لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Hold fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Allah, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be.
وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Alhamdulillah hari ini hari Isnin. InsyaAllah kita mulakan minggu ini dengan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah sentiasa berfikiran positif. Okey, wujudkan semangat dalam diri anda semua. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua para penonton. Para penonton tuan-tuan kepada follower-follower Izzy Ngaji, alhamdulillah. Okey, selamat datang dan jangan lupa bantu saya tuan-puan untuk tekan butang share dulu untuk yang pertama ni di awal ni. InsyaAllah kita masih lagi menantikan kehadiran sahabat-sahabat kita yang lain. Apapun pastikan pagi ni tuan-puan kita dalam keadaan yang ceria. Kita dalam keadaan yang bersedia sebelum kita nak memulakan pengajian kita pagi ini. Kerana apa, dengan aura yang ceria ini membuatkan kita akan rasa lebih selesa untuk menuntut ilmu, akan membuatkan kita rasa lebih bersemangat, bersedialah. Tapi aura positif tu kena ada. Semua jenis aura yang berunsur kebaikan ni ataupun benda-benda yang positif ni mesti kena ada dalam diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini dan segala apa yang tuan-puan bakal lakukan untuk hari ini dan hari seterusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Saya harap semua happy-happy pagi ni tuan-puan. Walaupun kita punya nak cerita pasal kes COVID pun tahu je lah tuan-puan. Tak perlu disebut dah. Masing-masing boleh tengok data tu. Ada je update dalam kita punya MySejahtera tu. Boleh tengok lah. Jadi apa pun tidak lupa juga untuk kita sentiasa doakan kepada mereka yang masih lagi berjuang dengan kesakitan ni tuan-puan. Yang masih lagi orang tengah fight dengan COVID ni, kita doakan agar mereka diberi kesembuhan. Tujuan kita doakan mereka diberi kesihatan ni untuk apa? Untuk mereka dapat kembali meneruskan kehidupan sama seperti kita sekarang ni. Yang alhamdulillah kan, kita ni nasib baik. Tak naklah sebut nasib baik. Kita ni bersyukur sangatlah tuan-puan. Allah bagi kesihatan pada kita. Allah jauhkan kita buat masa inilah. Allah jauhkan kita daripada wabak ini. Dan kita harapkan juga moga-moga dijauhkan terus. Kita yang tak kena ni teruskan berdoa pada mereka yang mungkin dah terkena dengan wabak ini. Sebab wabak ni dia macam kita tak nampak tuan-puan kan. Kita tak nampak, tahu-tahu kena je. Sekarang ni dengan macam-macam macam-macam nama jenis virus dah tuan-puan. Ada yang ganas, ada yang ala kadar, ada yang biasa-biasa. Kan, kalau fikir mana datang pun tak tahulah. Sebab itu kita bukan ahlinya nak bicara tentang ni. Kalau orang-orang yang memang mengkaji tentang macam mana tercetusnya virus ni, macam mana boleh berlaku virus yang ganas dan sebagainya, ni saya guna bahasa mudah lah. Kan ada kan dia punya jenis-jenis tu. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Dan insyaAllah kita cuba ikhtiar apa yang termampu yang boleh kita buat. Macam sekarang ni ikhtiar kita ni, kita elakkan keluar rumah dan sebagainya. Benda yang saya sebut ni semua kita tahu tuan-puan kan. Cuma kita kena saling berpesan-pesan insya-Allah. Okey. Happy go lucky Ustaz. Senyum sokmo. Ustaz pun kena senyum sokmo insya-Allah. Senyum sokmo deh. Orang Kelantan dah. Baik. Kepada yang baru masuk, selamat datang semuanya insya-Allah. Bantu saya tolong sharekan dulu live kita pagi ni
Hari Isnin ni tuan-puan. Takut ada yang terlupa kita punya sharing pagi ni kan. Maklumlah, dah 2 hari cuti. Sabtu cuti, Ahad cuti kan. Takut nanti ingat Isnin pun cuti. Isnin belum cuti tuan-puan. Hari ni kita dah kena bekerja. Bukan saya je bekerja, tuan-puan pun kena bekerja. Boleh nak? Alhamdulillah Ustaz, kakak saya dah kembali sembuh. Ditukarkan ke hospital daerah semalam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk update tentang kesihatan kakak kepada Puan Nani Yusof kita. Baik. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, selamat datang semuanya. InsyaAllah kita nak mula dah ni. Baru lagi ni Cerianya Ustaz hari ni. Ceria lah. Dah 2 hari cuti. Tapi macam tak cuti juga sebenarnya. Banyak program yang tuan-puan. Tapi insyaAllah. Kalau tuan-puan nampak saya ceria, maknanya tuan-puan kena 2 kali ganda ceria daripada saya, tuan-puan. Okey? Ini sebab saya tak nampak tuan-puan. Dia macam tak ada berapa zouk sangat lah. Tapi okey je. Okey? Kalau saya nampak tuan-puan depan mata saya ni, lagi seronok ramaknya ya. Tapi yelah, kita ngaji ni pun guna Facebook kan. So saya harap tak ada masalah lah tuan-puan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, insyaAllah untuk pagi ni, jom kita teruskan seperti biasa. Untuk hari ni kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah. Ayat hari tu. Kita berhenti itu hari Jumaat. Ayat tu panjang kan. Sebenarnya ayat tu tak habis lagi. Dan hari ni kita akan sambung untuk baki lagi lah. Dan yang kita sambung hari ni pun sebenarnya tak sampai lagi. Orang tu tak habis ayat lagi untuk 200. Ayat 282 ni. So kalau tuan-puan buka Quran boleh tengok lah muka surat muka surat 48. Okey, muka surat 48. Ayatnya 282. Okey, 282. Kami dah rindu. Duk tunggu sharing tajuk. Tuan-puan nanti buat live pula hari Sabtu Ahad. Hari Isnin Jumaat saya kan. Sepanjang tu hari yang kami tak ada sharing, tuan-puan buatlah sharing. Macam okey, on tak on. Hari Sabtu Ahad tu kan. Tuan-puan kan ramai ni. Bagi tahu minggu ni siapa nak buat. Contoh Puan Nani kan. Puan Nani buat live hari Sabtu. Hari Ahad siapa nak buat. Gitu. Buat sharing-sharing santai je. On live. Assalamualaikum tuan-puan. Saya nak share. Okay, macam mana tuan-puan? Ada berani? Kalau boleh buat tu insya-Allah. Salute tu. Okay, waalaikumsalam semua yang baru masuk insya-Allah. Jadi sebentar lagi kita akan istighfar seperti biasa. Okay. Tuan-puan semua dah hafal kan? Tak ada masalah pun. Okay, baik. Boleh Ustaz. Oh, Puan Nani. InsyaAllah. Itu jawapan yang positif tu. Bolehlah kot on. Nanti bagi link. Baik, Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-puan insyaAllah sebelum kita mulakan ni, sama-sama saya nak ajak untuk kita betulkan niat kita. Kita tajdid niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat keridhaan daripadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan moga-moga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang buat kita semua, buat seluruh ahli keluarga kita. Ya. Baik. Dan insya-Allah kita mampu menjadi pengikut ataupun kita kata mewarisi para alim ulama insya-Allah. Boleh nah? Terus tak bercakap saya. Puan Zurina. Ya ke? Atau biar benar tak bercakap tu. Risau kan tak berhentinya. Saya selalu live lebih kurang sejam lebih je. Dapat kedema ni
Mau sehari suntuk tu, tak nak keluar. Ya. Sehari. Seorang dulu, Ustaz. Share dengan kawan seorang dulu, Ustaz. Boleh juga. Okey. Baru masuk apa yang Ustaz kata tu. Betul? Seronok kan? Okey, baiklah. So, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Kita ada berapa orang ni? Tak ramai lagi ni, tak apa. Apa pun kita mulakan dulu. Yang belum share, bantu saya tolong share dulu. Tekan je butang share tu. Alright? Jangan malu, tuan-puan. Malu tekan butang share. On tak on? On lah. Okey, terbaik. Puan Cik Rosmani. Baik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita bukakan dulu pertemuan kita pada pagi ini, pagi yang penuh ceria ni insya-Allah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jom kita terus istighfar bersama-sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan penuh semangat. Boleh? Sambil-sambil tu kita menghayati maksud di sebalik istighfar kita ni, insya-Allah. Ada maksudnya sekali yang disertakan di situ, di paparan skrin tuan-puan boleh tengok. Okey, kalau siapa yang rasa kecil dia punya paparan tu, lintangkan telefon tu tuan-puan. Faham kan? Selalu kita tengok phone macam ni, kan? Macam ni kita lintangkan dia. Lintang. Nampak dah besar sikit. Boleh nah? Baik, insya-Allah. Jom kita mulakan istighfar bersama-sama. Saya harap tuan-puan dapat berikan lontaran suara yang baik yang berada di rumah tu pagi-pagi ni. Kita semangat sikit tuan-puan, insya-Allah. Boleh? Kita kena semangat sikit pagi ni. Tak mau sedih-sedih. Okey, tak mau sedih-sedih. Tak mau berduka cita, insya-Allah. Jom kita mulakan. Sedia semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baranya. Astaghfirullah minal khataya. Kita mohon pada Allah agar ampunkan segala dosa-dosa kita dan tambahkan kepada kita ilmu. Rabbi zidni ilman. Tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita insya-Allah dan kurniakan kepada kita semua amalan yang penuh dengan kebaikan dan sepastinya amalan tersebut amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, selesai untuk istighfar kita. Jadi jom kita teruskan untuk sambungan bacaan kita pada pagi ini tuan-puan, ayat 282. Okey, kalau tuan-puan buka Quran tu ayat ini dia mula pada baris yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tuan-puan buka muka surat 48 ni, dia pada baris yang ke-9 untuk ayat yang kita nak sambung hari ni lah. Jangan tengok daripada awal kepada mereka yang mungkin tak ikuti daripada awal sebelum ni kan, baru hari ni berkesempatan. So buka Quran tu tengok pada baris yang ke-9. Buka ayat baris. Kan Al-Quran tu ada 15 baris kan. Tengok baris yang ke-9. Itulah ayat yang kita nak baca pada pagi ini. Ayat yang kita nak sambung ni. Baik. Jadi seperti biasa kita akan bacakan dulu ayat ini bersama-sama. Kemudian barulah kita terus pada kita punya sharing perkongsian ataupun kita punya bedah tajwid lah. Okey. Jom, tuan-tuan dan puan. Ready semua? Kita baca ya. Tarik nafas dalam-dalam. Pastikan kita lontarkan bacaan kita dengan memenuhi hak-hak bagi setiap huruf ni. Tiap-tiap huruf ni kita bagi hak dia betul-betul tuan-puan. Kita pelihara hukum hakamnya di sudut makhrajnya, sifatnya. Baik, jom kita mulakan. Sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai untuk bacaan yang pertama ini. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Saya harap tuan-tuan dah bersedia dengan nota, catatan dan sebagainya. Dan pastikan kita catatlah apa segala perkara yang mungkin menjadi benda baru pada kita, ataupun dah belajar dah, tapi kita nak refresh balik. So sebaiknya nak reti ke tak reti, tulis je, tanda je dalam Quran. Dia melatih kita sebenarnya, melatih kita supaya lebih cekap. Seiring pemahaman kita, maksudnya apa yang seiring ni? Bacaan kita dengan praktikal lah, maksud saya praktikal kita, praktikal bacaan kita, serta ilmu teori yang kita dah kuasai selama ini, insya-Allah. Jom kita mula insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. Wala. Baik, huruf waw ni tuan-puan, jom kita tengok sama-sama baris yang awal ni. Wala ya. Waw pada atas, wala ni dua harakat sahaja. Alif mat sebelumnya baris atas, dua harakat. Ya. Baik, untuk hamzah yang sukun ini, pastikan kita matikan dia dengan betul-betul kita tahan suara. Tetapi janganlah terlalu over, ataupun sehingga berlakunya bunyi yang beranak. Bunyi yang beranak macam mana? Ya. Jadi kita kena faham apa yang saya maksudkan tadi. Tahan suara, itulah dia syiddah, sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan. Macam mana praktikal dia? Wala ya, wala ya, wala ya ba, ya ba. Kita berhenti tu sharp tuan-tuan. Okey? Cuma tidak perlulah kepada ataupun nak kena pressure, tekanan. Wala ya. Itu macam terkejut pula kan. Wala ya basyuhada. Tak perlu begitu. Cukup sekadarnya. Wala ya basyuhada. Baik. Kemudian basyu kat sini, huruf shin ni, ni bukan huruf sa, huruf shin. Basyu. 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 Huruf shin tuan-puan. Sepastinya huruf shin ni dah ada sh. Yang orang selalu sebut tafashi tu kan. Tapi sebenarnya kalaulah kita tak tahu pun sifat tafashi tu, sememangnya bagi individu yang menyebut huruf shin ni, sifat tafashi tu sepastinya akan wujud. Tanpa disedari. Tuan-puan, jelas ke? Boleh? Ya tu benda lain. Betul tu. Saya macam faham je tu. Wala ya'basyuhada. Untuk ha ni, saya lupa sebut ni. Basyu ni alif lam syamsiah nah. Alif lam syamsiah. Kemudian ha dan dal ni macam biasalah. Ha ni ha simpul ya. Syuhada. Da ni kita panjang dengan kadar 4 atau 5 harakat lah. Okey, hukum mat wajib muttasil. Okey. Wala ya'basyuhada. U-i. Baik. Hamzah ni, u-i ni pisahkan dua-dua bunyi tu. Pastikan kita tahqiq. Jelaskan bunyi hamzah tu. Okey? Jelaskan. U-i. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Okey? Du'u. Idza ma. Za ni dua harakat lah. Huruf za kena keluar hujung lidah. Sikit je. Za. Idza ma. Okey. Ma dua harakat. Ma asli. Ni alif mat. Sebelumnya baris atas. Kemudian dal baris depan. Du. Kemudian u. U ni dua harakat tuan-puan. Okey. U ni dua harakat. Yang hujung ni huruf ziyadah lah. Huruf tambahan ya. Huruf tambahan.
huruf tambahan yang mana kita boleh faham. Okay, first kalau dari sudut istilah Arabnya, okay, istilah Arabnya kita sebut huruf ziyadah lah. Ziyadah ni tambahan. Jadi apa yang kita faham dengan tambahan ni ialah huruf yang ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Saya yakin semua jelas lah untuk perkara ni kan. Baik, du'u, huruf Ain jangan lupa. Pastikan Ain tu datangnya betul-betul daripada kerongkong kita, tengah kerongkong. Elakkan daripada bunyi hidung lah, ataupun bunyi sengau. Du'u, du'u, idza ma du'u, du'u. Kan, hati-hatilah sebut. Jangan terubah jadi perkataan lain udah. Hati-hati tuan-puan. Du'u. Kang bantainya pula bunyi apa? Dungu ke? Udah. Naya kau mak. Kan? Baca Quran. Siapa pula dungu ke? Hati-hati. Ain tu. Bukan ngu. Biasanya bunyi-bunyi macam tu kalau jenis sengau terlebih tu kan? Bukan sengau yang memang semula jadi tu. Itu kita faham lah. Ni sengau yang orang yang buatnya tu normal. Tapi bila baca, time-time tu pula bunyi sengaunya. Jadi kalau boleh elakkan. Nanti takut jadi habit. Dah terbiasa nanti susah nak ubah. Okey? Ngaji jangan, kalau boleh janganlah guna suara hidung kan. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Tu suara hidung tu. Lepaskan je macam biasa. Macam kita bercakap ke. Macam tu lah. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Beza dengan sengau tu. Suara hidung. Starting tu hidung dah. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Nak du. Dah tak boleh nak beza dah. Sebab semua suara kita bawa ke hidung. So pelik lah bunyi dia nanti nah. Boleh. Kenapa saya bagi contoh bunyi-bunyi sengau tu? Supaya kita tahu. Itu adalah termasuk dari segi yang dapat kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan lah. Bukan tujuan kita buat ni nak olok-olok ke apa tuan-puan. Kena faham tu. Kena jelas dengan apa yang kita buat ni. Orang kata, Ustaz main-main Ustaz buat sengau-sengau. Proses belajar gitulah. Okay. Tapi yang dah biasa dengan saya tahulah kot dia. Dapat ke bunyi dia? Tu bila kita berhenti kekal mat asli lah, 2 harakat. Kan ada waw mat tu. Sebelumnya baris hadapan kan. Wala. Kejap tuan. Ejas suara. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Idza ma du'u. Gitu. Allah. Okey, boleh kita baca sama-sama untuk yang potongan pertama ni. Isti'azah. Kalau sengau dari hidung semula jadi sengau, boleh dimaafkan je. Itu lain lah kan. Itu lain lah. Kalau yang memang semula jadi itu lain. Okey. Itu tolak. Itu kita kira dah tak termasuk lah dalam perbincangan kita ni. Kan. Kalau yang buat-buat tu risau tu. Kalau menyanyi elok sedapnya. Elok. Menyanyi tak. Kena pula lagu dulu. Tahun 80-an dulu. Kena ngaji habis. Hidung pergi semuanya. Melainkan kalau dia nyanyi 80-an pun bunyi hidung, tu tak apa. Bercakap pun bunyi hidung. Kalau ngaji petah lagi, serupa lah juga. So itu dimaafkan. Faham maksud saya? Ataupun arti kata lain, semula jadi. Okey. Boleh? Ustaz banyak makan rambutan kot. Macam mana tahu? Betul tu. Semalam memang bantai rambutan. Mungkin lah. Pagi ni batuk-batuk sikit. Okey. Kita baca dulu sama-sama. Jom isti'azah. Ready semua. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ya'bash syuhada
Selesai. Kita sambung lagi. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا ولا لا dua harakat. Okey, mat asli alif mat sebelumnya pada atas tas. Baik, untuk huruf sini kita tak perlu keluarkan hujung lidah seperti huruf sa. Huruf sa yang ada titik 3 tu kan. Tak perlu kita keluarkan. Lidah duduk dalam je. Okey, makhraj bagi huruf sini hujung lidah di belakang gigi sebelah bawah. Belakang gigi sebelah bawah. Ingat tu. Wala tas'a. Baik, untuk hamzah ni pastikan sama juga macam saya sebut sebelum-sebelum ni, jelaskan betul-betul. Jangan bunyi macam tashil. Bunyi terlalu meringankan, memudahkan. Wala tashalu. Alu pula. Amu. Wala tasamu. Wala tasamu. Tahqiq. Itu maksud tahqiq, jelaskan. Okey, hamzah yang sememangnya datang daripada pangkal kerongkong kita. Okey. Wala tas'amu, panjang 4 atau 5 harakat, mad jaiz munfasil. Wala tas'amu. Sebab apa panjang? Sebab huruf mad bertemu dengan hamzah. Atau biasanya kita tengok simbol kan, kita tengok simbol mad bertemu dengan hamzah ni. So kita kena panjangkan lah. Okey, berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Baik, nun mati bertemu ta. Ikhfa' haqiqi. So, apa makna ikhfa' sembunyi? Okey, dan macam mana kita nak faham proses ikhfa' ni apa dia? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Itu semestinya. Bila kata ikhfa', tak boleh sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, tuan-puan kalau nak mengajar ke ataupun nak buat perkongsian bersama ialah sahabat-sahabat sekeliling kan, pastikan bila nak terang ikhfa' ni sebut awal-awal jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Itu asas yang kita nak kena faham lah bagi definisi ikhfa' tu sendiri. Kalau kita faham ikhfa' sembunyi sahaja, mungkin akan timbul persoalan yang pelbagai lah. Sembunyi apa? Macam mana nak sembunyi? Jadi kalau kita terus terang sembunyi ni sembunyi macam mana? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Tapi apa pun dia melibatkan kita punya pemahaman awal kita lah. Kalau kita tak belajar makhraj nun, makhraj pun tak tahu apa maksud, maka banyaklah sikit kerja tu. Nak kena cerita dulu nun ni datang daripada mana dan sebagainya. Yang saya sebut ni tadi, saya beranggapan tuan-puan dah faham lah nun ni datang daripada mana dan sebagainya. Okey? Baik, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Dan huruf ta ni termasuk dalam huruf ikhfa' lah. Yang 15 tu. Ada 15. So ta ni salah satu. Dan ta ni adalah huruf yang nipis. Jadi ikhfa' ni biasa kita sebut apa? Bersedia untuk sebut huruf selepasnya. Yes, betul. Jadi bila kata bersedia tu macam mana? Nak bersedia dari sudut apa? Bersedia untuk menyebut ta. Yang mana nak tak nak, kita kena tahu di manakah kedudukan huruf ta tersebut. Kalau kata bersedia nak sebut ta, kenalah tahu ta tu duduknya di mana, makhrajnya di mana. Barulah kita boleh betul-betul memahami maksud persediaan tu, bersedia tu. Dan seterusnya, kita kena tahu juga ta ni dia bersifat apa. Sifat tebal ke nipis. Memang ta ni banyaklah sifatnya lain kan. Ada hamsnya, ada istifalnya. So, untuk ikhfa' hakiki ni cukup kita tentukan sama ada tebal ataupun nipis je. Itu pun dah cukup memadai lah. Jadi ta ni sifatnya nipis. Baik, nipis tu macam mana? Kenapa kita perlu tahu? Sebab kita nak dengung ni nanti pada hukum ikhfa' ni, nak dengung tu nanti kena nipis lah. Kalaulah tebal sifatnya, andai katalah ada huruf qaf ke, huruf ta ke, tebal lah. Macam ni huruf ta kan, jadi kena ni nipis. Baik. Wala tas'amu anta. Baik.
Kalau saya tebalkan dia jadi macam mana? Anta, 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 wala wala tas'amu anta. Nampak tak beza dia tuan-tuan? Kalau saya tebalkan. Itulah kepentingan kenapa kita kena fahami dengan baik. Bukan saya kata bunyi tu salah. Dia tetap ikhfa. Cuma pelaksanaannya kurang cantik lah. Kurang baik. Okey. Dia tetap ikhfa. Yang kita buat tebal tu dia tetap ikhfa. Cuma tak kemas lah bunyi dia. Kan? Sebab apa kita belajar ni adalah untuk menuju kepada kesempurnaan. Menuju tuan-puan. Bila kata menuju ni banyaklah fasa-fasa dia. Liku-liku yang kita nak lalu kan. Jadi saya ulang sekali lagi. Nipis ni macam mana? Wala tas'amu anta taktubuhu saghiran aw. Boleh? Tak mau tebal lah. Okay, nipis. Apa pun berbalik kepada pemahaman kita tentang ta tu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung lagi. Taktubu, huruf kaf yang sukun ini pastikan kita tahan suara terlebih dahulu. Tak. Cuba tuan-tuan sebut ikut saya. Tak. Jangan bunyi apa-apa lagi. Tak. Okey, kita nak selesaikan syiddah dulu. Tahan je suara. Tak. Okey, bila dah dapat tu barulah akan adanya hams, iaitu udara yang terlepas. Tak. Ingat tuan-puan, saya dah pernah sebut banyak kali dah. Kalau kita tak tahan suara terlebih dahulu, bimbang-bimbang akan berlakunya apa? Kebocoran. Bocor bunyi dia nanti. Tak. Sebab apa bunyi k? Sebab kita tak tahan kita punya suara terlebih dahulu. Kan? Kita punya bahagian pangkal lidah tu kita tak biarkan dia betul-betul melekat kepada bahagian lelangit tu. Kita biarkan ada aliran suara berlaku di situ. Maka kita akan dapati bunyi bocor tadilah. Taktubu, tak. Tu bunyi dia agak dia kata macam bersepah sikit lah. Kan? Faham kan? Istilah mudah lah saya sebut. Bunyi bersepah. Tak. Tapi kalau kita syiddah dahulu, tahan suara. Tak. Maka bunyi hams ni tadi akan lebih terkawal dengan sendirinya. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Wala tas'amu an taktubuhu. Baik, bu dua harakat mat asli. Hu satu saja. Ha simpul kan? Hu. Huruf sa tebal selamanya. Huruf ghain tebal selamanya. Ghi. Kita panjangkanlah. Okay, ghain baris bawah ni dua harakat. Kemudian ra. Tanwin baris atas. Ingat, point dia baris atas. Maka kena tebal. Taktubuhu saghiran. Sa tebal selamanya. Ghi. Huruf ghain pun tebal. Okey. Ghi. Saghi. Saghiran. Saghi. Ghi. Okey. Cuma sebabkan di baris bawah, maka dia punya tahap tebal tu tidaklah sama seperti baris atas kan. Ra. Ri. Ri ni dia tak di istilah nipis, dia tetap tebal. Cuma dia agak, orang kata apa, perbezaan tu kita nampaklah sedikit. Okey, apapun dia tetap dalam kategori isti'la. Huruf isti'la, huruf yang tebal. Terangkat pangkal lidah lah. Itulah makna isti'la. Terangkat pangkal lidah. Ra, ri. Kita sebut ri pun tetap terangkat pangkal lidah. Okey. Saghiran. Tanwin pada ra ni. Okey, izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah. Jadi jelaskan sebutan ran ni dari sudut makhraj dan sifatnya lah.
صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أو ni waw sukun ataupun kita sebut waw lin, okay, sebelumnya baris atas. Jadi au ni dia bacaan yang berunsur lunak, lembut. Itulah dia lin. Au kabiran ila ajali. Kabi, huruf ka pada atas, ka, bi dua harakat, bi. Mat asli, ya mat sebelumnya baris bawah. Kemudian ran. Ni tanwin. Sekali lagi izhar halqi lah, sama. Kalau tadi saghiran, yang ni kabiran. Boleh? Kemudian ila, panjang 4 atau 5 harakat. Okey, mad jaiz munfasil kat sinilah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ila ni satu perkataan, ajalih satu perkataan. Okey, mad jaiz munfasil. Ila ni betul-betul sebut dia, dah mau bunyi malas-malas. Ila jali. Terus sambung macam tu je. Bunyi mat tu kan. Ila jali. Tahqiq hamzah. Jelaskan bunyi hamzah tu. Ila ajali. Pangkal kerongkong. Baik. Lih. Ajali. Lih ni kita matikan ni sukun arid lah pada ha ni. Sukun mendatang. Ajalihi sepatutnya, tapi sebabkan kita nak berhenti, sebabkan ada waqaf jaiz kat atas ni kan. Ni tanda waqaf ni. Atas ni pun samalah. Jaiz ni maksudnya kita harus berhenti. Berhenti boleh, sambung boleh. Terpulang pada tumpuan lah. So kalau kata dah boleh berhenti, kita berhenti je lah. Okay. Ila ajali. Li. Kita berhenti tu syab. Tapi bila kata syab tu, bukanlah syab ajali. Ajali. Kan? Apa pun perhati semula pada sifat lah. Macam ha ni. Kan? Dia sifat apa? Rokhawah juga. Li. 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 Ila ajali. Ajali. Boleh? Zalikum. Baik. Okeylah, tak apa, kita baca dulu sini. Kang sambung lupa pula kan. Kita berhenti sini dulu. Saya baca balik daripada wala tas'amu. Tuan-puan dengar dulu. Kemudian sekejap kita baca sama-sama nah. Auzubillah. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Okay, boleh? Kita baca sama-sama ولا تسألوا. ولا تسألوا, maaf. ولا تسأموا. Okay, ready semua? 1, 2, mula. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. Okay, kita tambung lagi. Zalikum. Huruf zal ni kita kena mat lah 2 harakat panjang. Ni ada alif kecil ni. Nampak ni? So kena hati-hati, takut terlepas pandang. Keluarkan ujung lidah. Bagi menyempurnakan makhraj zal. Zalikum. Mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi. Jelaskan mim mati ni. Jelaskan apa? Makhraj dan sifat. Likum alqa. 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 Baik. Qaf ni qalqalah sughra. Apa maksud sughra? Kecil. Betul? Baik. Apa yang kecil di sini bukanlah berkenaan dengan sifat dia, tapi lontaran dia tu. Lantunan dia tu. Okey, lantunan dia tu yang kecil ataupun kita kata lemah. Agak lemah. Alqa. Alqa. Dia punya sifat isti'la pada qaf tu tetap kekal.
Okey, jangan kita baca begini. Zalikum aqsatu tak maulah bunyi ke. Itu kita dah membuang sifat isti'ala dia tu. Dia memang bunyi qaf tapi tak cukup. Dia tak cukup tak cukup rencah dia tuan-puan. Baik. Zalikum aqsatu Awqasa. Baik. Di sini kalau kita tengok huruf sin ni, dia huruf yang nipis. Qaf memang tebal lah, saya dah sebut tadi kan. Sin ni dia nipis tuan-puan. Dan ta ni pula bersifat tebal. Jadi apa yang kita boleh faham kat sini, sin ni dia diapit oleh dua huruf yang tebal. Jadi bila diapit dengan dua huruf yang tebal ni, ada potensi untuk sin ni kita tebalkan juga. Pengaruh tebal tu mungkin kuat sebab dia ada kiri ada, kanan ada, sebelum dan selepas. Aqsatu pastikan sin tu. Jadi point dia ialah sin tu kita kekalkan bunyi dia. Jadi kalau takut berlaku bunyi tebal tu ataupun pengaruh tu, kita baca dengan tempo yang sesuai dengan kita supaya kita boleh berhati-hati nak sebut. Kalau dah pakar, dah mahir, insya-Allah tak ada masalah lah kan. Tapi yang beginner baru-baru nak memahami makhraj sifat ni, so selesaikan satu-satu. Zalikum aqsatu indallahi. Faham tak? Aqsatu. Bila tu baru sambut balik bunyi tebal. Cuba tuan-puan buat, ikut saya. Aqsatu. Satu perkataan ni je. 1, 2, mula. Aqsatu. Satu. Dan tu ni hati-hati juga. Takut nanti bila kita dah sin tu kita dah okey dengan dengan nipis tu takut yang tu pula kita nipis jadi huruf ta misalnya. Aqsatu. Ataupun kita masih lagi nak sebut ta tapi kita melemahkan sifat dia. Kita tak sebut ta pun tapi kita melemahkan sifat ta tu. Contoh Aqsatu tu. Nampak? Dia tak jadi huruf ta pun. Kalau ta satu. Yang ni satu bunyi ta tapi dia tak cukup rencah. Faham kot maksud saya? Zalikum aqsatu indallah. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Faham tak ni? Huruf sin pada atas sa. Ta kekalkan sifat dia. Isti'la, musta'liyah mutlaqah. Ta ni huruf yang kira kategori paling kuat tuan-puan Huruf ta. Tu. Ta. Tu. Aqsatu dapat? Kena sebut satu-satu sebaiknya lah. Kalau dah laju, kalau kita dah mahir tak ada masalah. Kan ikut pada kita punya apa istilahnya, Allah level kita. Ikut pada level kita. Zalikum aqsatu. Baca pelan-pelan pun tak apa. Okey. Baik, apa pun yang penting sa dengan ta baris depan ni dua-dua satu harakat lah. Bimbang juga, takut kita fokuskan sangat nanti. Yalah kita nak menumpukan cara sebutan, kita nak berikan sebutan yang terbaik, tapi kita tak perasan kita terpanjangkan pula kan. Aqsatu kan. Jadi hati-hati jugalah kat situ. Faham dan jelas, tapi memang selalu buat salah. Tak apa. Puan Hawa sedang bertalaqi kan. InsyaAllah nanti boleh semak dengan guru kan. Terbaik. Zalikum aqsatu nun mati bertemu dal. Sama macam kat atas ni tuan-tuan. Nun mati bertemu dal. Bunyinya pun sama. Okey. Inda dengung yang nipis. Pertamanya kita tahulah ikhfa hakiki kan. Ni hukum ikhfa ni tuan-puan. Sembunyikan. Jangan sebut nun tepat pada makhraj.
Indallahi wa aqwamu. Inda. Tu cukup kencah lah tu. Okey lah tu. Sepadan lah tu bunyi tu. Tapi kalau kita terangkat sikit bunyi dia, nampak tu? Indallah. Dia macam tak berapa cun tuan-puan. Dia tak cun lah bunyi dia tu. Okay. So kita nak bagi dia cun. Mock cun. Macam mana nak bagi bunyi kemas ni? Inda. Berbalik pada sifat dal tu, kita tahu dal ni nipis. Dal ni makhraj dia, hujung lidah tu di gusi sebelah atas. Nampak? Semua tu berkait rapat tu. InsyaAllah bila kita faham. Tapi pelan-pelan lah tuan-puan saya faham mungkin ada sebagai orang mungkin levelnya tu masih lagi nak meneliti makhraj. So okay, tak apa. Pelan-pelan. Bab dengung ni tertebal nipis untuk fasa belajar ni tak apa lagi. Kan kita selesaikan satu persatu dulu. Cuma saya kena sebut jugalah sebab yang menonton ni macam-macam levelnya kan. Jadi mungkin orang yang di tahap ni, so cara faham dia mungkin di sini. Contohlah macam tu. Okey. Baik. Apapun mengikut pada level masing-masing, kesesuaian masing-masing. Utamakan yang mana dahulu yang menjadi kepentingan lah. Faham ke maksud saya ni? Faham ke lah? Indallahi. Baik, kalimah Allah ni kita kena tebal pada lam dia, lam sabdu ni. Khusus pada kalimah Allah ni je. Sebab apa dia tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Indallah. Tak mau da terjadi huruf da, ataupun da tu kita tebalkan da. Indal do kan? Dallahi. Indallahi wa aqwamu lisyahadati. Baik. Hi wa aqwa. Sini pun sama macam qaf yang kita jumpa pada kalimah aqsatu. Ni huruf qaf ni kan. Walaupun dia kubra, tapi jangan kita lemahkan dia lah. Memang kubra tu maksud lemah, tapi lemah tu pada lantunan, bukan lemah pada sifat qaf. Kena jelas tu. Qaf kita berikan hak kesempurnaan dia. Wa alqa, wa alqawamu, wa alqawamu, wa alqawa. Saya buat dalam gerak perlahan. Wa alqawamu lisyahadati. Wa alqa wa alqa wa alqawamu. Dapat kan? Wa mulisya. Baik. Mu mim pada depan, mu lisya ni shin yang bersabdu, lisya. Jangan kuat sangat tuan-puan. Tahu kita dah belajar sifat kan. Ustaz ni tafashi kan? Betul. Okey, lisyaha. Tak payah pun kuat-kuat gitu, biasa je. Takut nanti kan menyembur-nyembur liar kita. Tak payah, biasa je. Wa aqwamu lisyaha, 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 lisyaha. Cuba sebut. Lisyaha, lisya, 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 lisya. Nak bagi bunyi dia cantik, senang je tuan-puan. Kena tahu mana duduknya huruf shin tu. Makhraj dia dekat mana? Tengah lidah akan naik ke lelangit lembut tu. Ni, tengah lidah naik. Ash, 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 lisya, lisya. Kalau kita salah parking lidah kita, itu yang bunyi tak cukup tu. Lish. Ada bunyi mula lah, nak kesin lah. Lisa, lisa. Susah kita nak sebut. Jadi syushah tuan-tuan. Okay. Tapi hati-hati jugalah. Kan jadi macam saya sebut syushah tadi kan. Ada orang dah terbiasa dah. Sin dia dah terbiasa sebut shin. Tu dia sebut syushah. Syushah lah ustaz. Habis. Semua. S pun jadi shin. Shin pun shin. S pun shin. Sin pun shin. Semua dia sapu. Pun hati-hati juga. Wa aqwamu lisya. Wa aqwamu lisyahadati. Dapat ke? Untuk huruf shin Kemudian ha ni dua harakat lah. Ni alif mat, sebelumnya baris atas.
lisyahadati wa adna wa adna wa adna wa ad wa ad wa adna. Dal yang mati, ti wa ad. Ni qalqalah surah, lantunan dia kecil, okey, kecil, betul. Dan dal ni dia nipis kan, so dia tak perlulah adona wa ardo wa adona. Tak adalah tebal kan, sebab dal ni nipis. So bunyi dia macam mana praktikal dia? Wa ad adna ad adna wa adna wa adna wa adna wa adna. Dapat tak? Okey. Wa adna alla. Na ni dua harakat ke empat? Kat sini kalau berhenti, betul dua. Kalau berhentilah, contoh tuan-puan baca dah semput kan, berhenti baru dua lah. Tapi kalau kita sambung panjang, dan kat sini pun kita boleh berhenti ni kan. Kalau sempat, habiskan dulu. Wa adna mad jaiz munfasil mad jaiz. Huruf mad bertemu dengan hamzah ni, nampak? Ada pakcik hamzah ni. Jadi kena apa nama? Panjanglah 45 harakat. Wa adna alla tartabu. Alla. Jelaskan hamzah ni betul-betul. Hamzah pula. Sabdu ni. Alla. Gitu. Dan panjang 2 harakat lah. Mak asli macam biasa. Huruf ra mati sebelumnya baris atas. Kena tebal. Wa adna alla tartabu. Tar. Dia bila kata tebal ni tuan-puan, dia bukannya kena muncung lidah. Muncung lidah. Mana mau muncung lidah? Muncung bibir tuan-puan. Alla tartabu. Dia tak perlu taur. Nak dapatkan tebal tu bukannya pada bibir kita sebenarnya, tapi pada kita punya kedudukan lidah tu. Bila lidah kita ni, kita angkat, pangkal lidah kita ni dia angkat, maka terhasillah suara tebal tu. Okey, tartabu. Dia takkan jadi taur. Itu yang muncung bunyi macam tu lah. Okey. Wa adna alla tartabu. Mulut bergerak ke Ustaz? Mulut kena bergerak lah kan. Mana mahu tak bergerak. Yang saya kata tadi, jangan muncung. Mulut bergerak. Mana mahu kaku kopi tu, tak keluar lah bunyinya. Ya tak? Wa adna alla tartabu. Alla tartabu. Kalau nipis macam mana? Alla tartabu. Alla tartabu. Takrir satu getaran lah. Satu je. Dia tak ada istilah sikit ke banyak ke. Takrir ni satu getaran. Bukan satu tu tak tu kira satu lah tu. Taur tu satu. Kalau dua tiga ini satu getar je. Dia tidak terlalu, dia benda ni ada dalam matan, dia disebut. Kalau kita faham dia mafhumnya, dia disebut. Tapi kadang orang salah faham. Orang kata tak ada takrir, tak ada getaran. Dia mana mahu tak ada getaran. Getaran tu sendiri adalah sifat asli pada huruf ra sahaja. Tidak ada pada yang lainnya. Pada ra sahaja. Tarta. Itu memang sifat semula jadi ra. Mana mungkin tak ada getaran? Cuba tuan-puan buat huruf ra. Tautabu.
Wa adna alla tau. Mana mau. Ya tak? Jadi bila kata takrir ni satu getar. Dan satu getar tu adalah halakada je lah. Tauta. Dia bukan taurtabu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting talaqi tuan-puan. Okey. Faham cerita teori je dia susah. Okey, kena talaqi. Baru kita tahulah, dapatkan pengesahan daripada guru-guru. Baru kita tahu. Okey. Sebab raw ni kita kalau bahas panjang lebar macam mana pun kita boleh faham, tak ada masalah. Praktikal tu kadang. Kata satu getaran dah faham dah macam mana, tapi bila buat tak jadi juga. Contoh. Jadi pentingnya pada talaqi. Baik. Wa adna alla tartabu. Okey, boleh. Jadi bu ni bila kita berhenti dua harakat. Okey, bu ni kita berhenti dua harakat. Alla tartabu. Sebab apa? Sebab kita berhentilah. Dia tak jadilah panjang. Boleh faham ni? Dia akan berbalik pada hukum asalnya, iaitu mad asli. Boleh ke? Okey, saya baca balik daripada zalikum ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Boleh. Zalikum. Ready semua? 1, 2, mula. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Baik. Selesai dah. Kita sambung lagi sikit tuan-tuan insya-Allah. Waalaikumsalam. Selamat datang. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Okey, kita tengok Illa panjang 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil, huruf mad bertemu hamzah nah. Illa panjang 4 5 biasalah. Nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Kat sini saya dah jelaskan panjang lebar di awal tadi. So saya simpulkan kat sini kena dengung secara ringan sahaja nah. Tak perlu kita berat, nipis je. Illa anta kuna kudu harakat. Ni waw mad sebelumnya baris depan. Natijaratan. Baik. Nati dua satu je. Ja dua harakat ni alif mat kecil sebelumnya baris atas. Tijara. Ra ni pastikan tebal. Tak mau tijaratan. Tak maulah ratan kan. Ra. Ratan. Tijaratan. Rotan. Kalau kita sebut rotan tu kan. Rotan tu. Macam mana kita sebut? Cuba tuan-puan sebut rotan. Cuba sebut. Rotan. Okey, saya nak tanya. Sebutan rotan tu sama tak dengan sebutan yang kita baca ni?
Cuba jawabkan di ruangan komen. Ni soalan saya lah ni tuan-puan. Selingan santai. Bila kita sebut rotan tu, rotan buluh tu kan, sama tak macam kita sebut kat sini? Tijaratan. Dengan rotan yang biasa kita sebut. Aku rotan kamu orang contoh tak? Kita marah anak-anak biasanya dulu. Time muda-muda dulu. Sama ke? Rotan. Sama. Cuba sebut tu. Sebut rotan dengan tu. Dengan perkataan tijaratan, rotan, tijaratan, rotan. Ah. Tidak sama. Sama. Ada yang kata sama ni. Banyak mazhab ni. Mana nak ngikut ni? Banyak khilaf. Khilaf para netizen. Jadi tuan-tuan perempuan, kenapa saya tanya begini? Sebab kebiasaannya dalam kelaziman kita ataupun dalam sembang harian kita, kita sebut ra ni sendiri, kita sebut huruf R ataupun khusus pada perkataan yang ada vokal ataupun suku kata RO. Rojak, rotan, apa lagi? Rohingya contoh. Kan? Dia tak sama sebenarnya dengan sebutan ra yang ni, tafkhim, ra dari atas ni. Dia tak cukup. Dia dah hampir dah tu, dah hampir dah. Bukanlah kita kata beza tu beza yang sangat jauh, tak, sikit je. Macam robot. Kalau kita bahasa Melayu kita ROBOT bot, robot, ro, dia tak cukup lagi tuan-puan. Kalau itulah yang kita faham, tak terkejut bila bacaan Quran kita buat bunyi yang sama. Rasulullah, perkataan mudah. Rasulullah, rariru. Bunyi leweh tuan-puan. Bunyi leweh. Tahu leweh? Bunyi tu tak cukup lah. Dia tak cukup. Faham kan maksud saya? Jadi kenapa saya bawakan perbincangan ni? Sebab nak kita faham bahawa ra baris atas ni, dia ada sedikit beza dengan kita sebut vokal biasa tu. Dan saya pesan, dengar baik-baik, bezanya tidak terlalu banyak. Untuk ra ni, untuk huruf hijaiyah ni, pastikan bila dia baris atas, kita angkat pangkal lidah kita. Itu je. Tijara, ra. Tijaratan. Nampak? Baru bunyi dia padat tuan-tuan. Illa an takuna tijaratan hadira. Ra. Kalau kita bawa bunyi Melayu kita tu, tijaratan hadiratan. Nampak? Hadira. Tijara. Tijaratan. Dia tak cukup. Tebal tu dah tebal dah. Tijaratan. Nampak? Bezanya terlalu halus tuan-puan. Faham ke maksud saya ni? Okay. Point dia jangan longgarkan sebutan huruf tu. Itu sahaja. Dia tetap raw dah, betul dah. Kan saya kata tadi, nakkan kekemasan. Nakkan kekemasan. Itu point dia. Ustaz ni cerewetnya. Sikit tu pun nak bunyi ustaz. Ustaz ni malas lah belajar dengan ustaz ni lah. Repek-repek je raw, bunyi raw sikit pun nak bising, nak tegur. Tidak lah teman kata. Pek cari yang tak pernah tegur.
Cari guru bisu tuan-tuan. 10 kali khatam pun takkan kena tegur punya. Kita baca dan tengok je. Contoh. Tak adalah. Gurau-gurau. Itu cerita lah. Kalau tak nak kena tegur kan. Macam tu lah. Okay. Point dia angkat pangkal lidah. Tijara. Baru kita dapat bunyi dia. Sebab tu kadang, itulah saya kata, walaupun dia perbezaan yang nipis, cuba tuan-puan tahu lagu Hijaz? Tahu lagu Hijaz yang Rasulullah dalam mengenangmu. Tengok kalimah ra tu. Rasulullah. Sebab tu kita dengar tu. Sebab tu kalau orang biasa dengar kan, ui, sebutan Arab dia elok lah. Kena orang tak ngaji sifat. Rasulullah. Sebut ra tu aja dah longgar. Tuan-puan, faham tak maksud saya ni? Itu cerita dia. Wallahualam. Udah lah tu. Faham dah kot no? Baik. So, ra pada atas ra. Boleh, lepas ni kita cuba pelan-pelan Dia beza dia tak banyak. Jangan anggap bila saya kata tebal tu tijaratan hadiratan. Sekarang orang tanya, baca macam tu. Ustaz Adi kata kena tebal. Udah petik nama saya pula. Tuan-puan jangan petik nama saya. Saya tak ajar baca tijaratan hadiratan. Amboi. Muka-muka pemain peranan tuan-puan. Tengah musim-musim Covid ni. Jangan buat muka begitu. Geram je kang. Gurau-gurau tuan-puan jangan ambil hati. Saja-saja. Nak bagi faham tu, itu ceritanya. Okey, tijaratan hadira. Okey, boleh? Lama cerita kat Ra ni. Agak-agak faham dekat. Tijaratan hadiratan. Okey, tan ni izhar halqi lah. Izhar, tanwin bertemu ha. Okey, jelaskan makhraj dan sifat bagi sebutan tanwin ni. Tijaratan ha pedas, tengah kerongkong kita sempitkan ha. Huruf dad baris bawah tuan-tuan, di. Okey. Hadi. Huruf dad ni tebal selamanya lah. Di. Okey. Hadi. Di. Jangan sebut nama saya. Hadiratan. Aduh. Boleh tuan-tuan? Tijaratan hadiratan. Nama saya pada masuk tu. Hadi kita. Hadi tuan-tuan. Sebut biar kemas insya-Allah. Okey, dalam santai-santai kita belajar ni, apa yang kita kena beri tumpuan pada bab-bab benda-benda sini lah gitulah. Hadi, huruf dad. Huruf dad ni kategori tebal lah. Okey, isti'la mutlaqah. Angkat pangkal lidah pun dia, terangkat sebahagian besar lidah pun dia. Dha. Tak masuk lagi bab lain tu, perincian lain tu. Nanti insya-Allah ada seminar sifat huruf nanti kita belajar lagi banyak dia ada istitalah dia. Hadi. Hadiratan tu. Baik, sekali lagi ikhfa hakiki. Kita jumpa ni Tentu. Tentu dirunaha. Tentu di. Tu pada depan tu muncul bibir lah. Pada depan kan. Di dua harakat ni ya mat. Tudi. Tidur pula. Tudiru. Okey, ra pada depan, ru tebal Tudirunaha. Ru dua harakat. Ru. Rariru. 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 Ru. Dapat bunyi. Naha. Ha dua harakat. Ma asli ha. Bainakum. Bain huruf lin ataupun bacaan lin lah. Bai ni ya yang sukun sebelumnya baris atas. Nakum. Mim mati bertemu fa ni tuan-tuan. Izhar.
Okey, izhar. Jelaskan sebutan mim ni, mim mati ni. Jelaskan makhraj dan sifat dia. Okey. Bainakum. Baik, kita berhenti sinilah sekejap lagi. Tapi tak apa, saya habiskan terus. Falaisa. Kat sini bainakum ni kalau kita berhenti, contoh tuan-puan tak cukup nafas kan, berhenti kat bainakum, izhar juga. Kalau sambung pun izhar juga. Sama je. Okey. Falaisa. Baik, lai ni bukan buah lai, bacaan lin. Okey. Lai yang sukun sebelumnya mari atas. Falaisa alaikum. Falaisa alaikum. Lai sa a. Tengah kerongkong sempit kan? Lai ya sukun sebelumnya mari atas sekali lagi. Lin juga, lunak, lembut. Ada 3 ni kalau kita tengok. Bai, lai, lai. Bai, lai, lai. Bai, lai, lai. Nampak tak bunyi lembut tu? Bai, lai, lai. Okey? Boleh? Jangan bunyi ganas no. Bai, lai, lai. Bai, lai, lai. Boleh tuan-puan? Falaisa alaikum. Mim mati bertemu jim, izhar syafawi sekali lagi. Jelas kan? Junahun. Juna. Na 2 harakat ma asli. Na ni alif mat sebelum baris atas. Kemudian hun. Okey, ni ha pedas Nak pedaskan dia macam mana? Pastikan datangnya betul-betul tengah kerongkong kita. Hun. Hun. Juna. Junahun Allah. Junahun. Tanwin bertemu hamzah. Apa dia hukumnya? Izhar lah. Saya dah sebut tadi kan. Jelaskan. Allah. La ni 2 harakat ma asli. Cuma dia ada sabdu ni. Hati-hatilah. Jangan Allah. Allah. Allah taktubuha. Allah taktubuha. Tak. Huruf kaf yang mati ni. Huruf kaf yang mati ni. Tak. Ni huruf kaf yang sukun kan. Ingat dulu. Syiddah mahmusah. Tahan suara. Tak. Kemudian baru mahmus. Baru kita lepaskan nafas ataupun udara. Tak. Barulah bunyinya terkawal. Dia lagi clean. Cantiklah bunyi dia. Falaisa alaikum. Okey, kum tadi lupa saya sebut. Bagi kemas. Disiplin bunyi dia. Alaikum. Alaikum junahun alla taktubuha. Alla taktubuha. Alla taktu. Tak. Tak. Kalau kita buat gerak perlahan dia, tahan dulu. Tak. Tu baru keluar hams. Tak. 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 Tu dia. Syiddah Tapi dia tidaklah lambat. No. Allah tak. Kita pusing-pusing kepala sekejap. Tubuh. Baru buat. Amboi. Jangan orang terpause lama sangat tuan-puan. Dia sekali harung je tu. Allah taktubuha. Clear lah tu. Usah buat benda pelik-pelik tuan-puan ya. Allah taktubuha. Baik. Huruf ta pada depan ni tu. Bu ni 2 harakat lah. Bu kan. Ha pun sama 2 harakat. Habis dah. Itu je lah. So ayat ni mungkin nampak macam panjang sikit. Daripada illa ni panjang kan. So kita berhenti kat sini Berhenti kat sini. Okey, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa anta. Sekali lagi. Terbaca tak. Itu yang bawah ni tadi. Takuna Saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. Okay. Okay, boleh kita baca sama-sama daripada illa ni. Berhenti kat bainakum, lepas tu terus je sambung. Okay, ready semua? 1, 2, mula. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Habis dah tuan-puan. Clear Jadi insya-Allah ada lagi ayat ni sebenarnya, ada sambungan lagi. Esok tak ada. Hari Rabu nanti insya-Allah kita habiskanlah. Kita ada satu lagi pertemuan untuk habiskan ayat 282 ni lah. Kemudian nanti hari Khamis insya-Allah, jika diizinkan Allah, kita akan masuk pada muka surat berikutnya muka surat 49. Kita dah penghujung ni tuan-puan. Okey, muka surat 49 tu last lah untuk surah Al-Baqarah. Iya ke? Ya. Muka surat 50 dah masuk surah Ali Imran. Okey. Alif Lam Mim. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk hari ni tak ada apa-apa makluman penting. Cuma ni lah. Ni, seminar Fatihah Pro ni kita buka lagi. Siapa yang belum daftar, mainlah daftar. Kita punya seminar ni insya-Allah pada 28 Ogos 2021. Siapa yang dah daftar, tuliskan di ruangan komen sikit, nak tengok berapa orang yang join kita punya seminar ni. Ada tak? Ke tak ada langsung? Cuba tulis saya. Semua tulisan besar. Siapa yang join ni? Tulis saya. Kita nak tengok. Nanti kita punya pertemuan ni, seminar ni melalui Zoom. Nanti boleh lah saya tengok tuan-puan kan. Ke tak ada yang join? Ustaz tak tubuha mak asli. Tuan Tashyamani. Tubuha bu mak asli, ha mak asli. Macam biasalah. Boleh. Saya tak sebut tadi lupa kot, tak perasan. Tak tubu bu mak asli, ha mak asli. Kena? Baiklah join tuan-puan. Ni seminar Fatihah Pro. Siapa yang dah pernah join tak apalah. Tapi kalau nak join lagi sekali pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tak tahu nak buat apa hari Minggu, marilah join seminar. Kan? InsyaAllah seminar Fatihah Pro, saya ulang sekali lagi 28 Ogos. So package light RM RM25, yang package premium RM40. Beza dia ada buku fizikal lah, kita post pada tuan-puan. Kalau RM25 ni package light ni kita bagi e-workbook, kita bagi PDF lah. Itu sahaja, tak ada apa pun. Wallahu a'lam. Okey, dan saya ulang sekali lagi kepada mereka yang mengambil package masterclass, tidak perlu ada apa-apa pendaftaran atau pembayaran lah. Okey, dah termasuk sekali. Itu sahaja. Baik. Tak ada apa dah kot nah. Link ada di ruangan komen, tuan-puan boleh tekan link di ruangan komen tu, tekan aja. Tekan aja, jangan malu-malu. Nak join saja, nak ikut Ustaz, walaupun dah ikut dulu yang lain. Alhamdulillah, terbaik Puan Radiah. Okey, jom kita baca boleh? Kita nak tamatkan live kita. Saya pun saat lagi ada kelas ni Jom. Ready semua, tarik nafas dalam-dalam.
Kita mulakan Boleh? Baca kuat-kuat tuan-puan. Kali ni baca kita tapau habis hukum-hukum. Kita buat betul-betul punya. Okay, jom. Sedia semua? Satu. Oh, kejap. PDF tu kena print sendiri ke? Naam. Kena print sendiri. Boleh nah? Sebab PDF tu kita bagi melalui file je. Kita download, kemudian kita print. Okay. Kalau rasa malas nak leceh, nak print-print, ambil yang premium. Nanti kita postkan buku. Tapi harga tu tak termasuk postage. Yang 35 tadi kan? 40. Lupa pula. 40. Tak termasuk postage. Postage lebih kurang, tengoklah kalau yang biasa standard 10. So lebih kurang 50 lah, 50 kan. Okay, jom. Tarik nafas. Ready, go. 1. Okay. Tiba-tiba orang putih lah. Okay, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Kita yang print tu berapa muka ya? Alamak, saya terlupalah Puan Nora. Minta maaf saya tak ingat. Saya tak download lagi. Tak tengok lagi sebab ada edit sikit. Sebab ada penambahan dalam tu. So saya tak pasti yang kita dah finalkan last ni ada berapa helaian. Minta maaf tak dapat menjawab soalan tu. Nak kata banyak pun tak berani nak cakap. Kan kata nipis pula tiba-tiba tebal kan. Kata tebal nak kok nipis pula. So tunggu nanti. Tunggu nanti ataupun nanti bila tu boleh tanya Cik Ifan ke kan. Macam tu. Okey tuan-tuan, sekali lagi kita baca. Tadi tu tempo yang macam biasa lewat-lewat sikit. Kali ni kita baca laju sikit jangan keluar lagi. Sekali lagi kita baca. Sama-sama jom. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ustaz, boleh saya daftar sekarang? Boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kita buka lagi pendaftaran. Cuma kalau boleh, siapa yang nak daftar, segerakan pendaftaran sebab nak memudahkan pihak pengurusan untuk uruskan lah dari segi data-data apa semua. Tambah pula yang ambil package premium kan, yang nak post apa semua tu. So mohon untuk bagi kerjasama lah. Okay. Puan Nur Razia, Fatihah Pro 3.49 muka surat 49. Ya, betul. Itu yang lama punya kan. Yang baru ni kita ada penambahan sikit. Saya rasa mungkin dalam 40 something kot. 50. Kalau kata ni berapa tadi? 49. Dalam 50 lebih kot. 50 lebih. Sebab ada tambahan sikit je dalam tu. Okay. Dia tak lebih 100 lah. Dia tak lebih 100. Wallahualam, tuan-puan. Baik, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan yang bersama untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Rabu nanti. Dan untuk seminar ni nanti, kalau nak daftar boleh tekan link di ruangan komen tu. Dah disediakan. Kalau tak ada, tak nampak, boleh tekan di atas pun ada link tu. Kalau tak dapat juga, boleh terus berhubung. Buka website kita orang, ada, tuan-puan akan nampak lah, ada nombor telefon pun semua. Tuan-puan boleh rujuk di situ. Apa lagi yang penting? Tak ada apalah. So selamat meneruskan aktiviti tuan-puan sebentar lagi, insyaAllah. Yang nak masak ke apa, selamat masak elok-elok. Kita jumpa nanti lagi hari Rabu, insyaAllah nah. Terima kasih sekali lagi. Ampun dan maaf andai ada kesilapan. Kalau gurau-gurau saya tu tuan-puan terasa ke apa, minta maaf lah no. Jangan marah-marah tuan-puan kan. Mohon diampunkan, insyaAllah. Itu sajalah. Tak ada apa. Saya undur diri dahulu. Tuan-puan jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kesempatan yang sangat betapa tingginya nilai ni tuan-puan. Pertemuan kita ni adalah satu nilai yang sangat tinggi yang tak dapat digambarkan. Ingat saya pernah sebut, orang yang dalam hatinya ada Quran ni tuan-puan, dia punya martabat ataupun darjat tu berbeza. Jauh pergi dia tuan-puan. Itu ingat, tuan-puan ingat itu je kan. Kita nak dapatkan satu darjat, kita nak rasa dimuliakan. Orang yang dia automatik dimuliakan. Bukanlah dimuliakan oleh manusia, disanjung tinggi, jadi taksub dan sebagainya. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi kita ni lah gitu. Faham kot maksud saya, InsyaAllah lah. Marah-marah cepat tua katanya. Ya tu. Ya, marah-marah mohon ustaz baca. Syukran. Baca apa tu? Tuan Taj Yamani. Ada soalan ke? Saya tak perasan. Tanya apa yang tadi? Ding ding ding. Pasal hukum tadi ke? Ada soalan ke yang saya terlepas Okey, dah selesai dah. Tak ada apa dah kot nah. Okey. Baik.
Jadi insyaAllah itu saja tuan-puan untuk pagi ni. Saya rasa tak ada apa dah. Saya pun nak, oh Allah, dah 10 suku. Saya ada kelas ni sebentar ni lagi. So selamat meneruskan aktiviti tuan-puan Kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Oh, nak baca doa tu ke? Doa tu Allahumma arhamna bil Quran. Boleh. Tuan-puan hafal kot nah? Hafal kan melodi dia? Allahumma arhamna bil. Jom baca sama-sama. Boleh. Tak ada masalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وزينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Dia ada bahasa Melayu dia sebenarnya, tapi tak apa, nanti saya letak kat skrin. Siapa yang dah biasa ikut kita semua tahulah kan. Bahasa Melayu tu saya rasa tuan-puan pun hafal. Tak apa, nanti saya letakkan di hujung tu, boleh kita baca sama-sama. Dia ada yang rumi dia. Okey, itu saja. Jom saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Jumpa lagi. Bye bye. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be.
neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for Him. Take the road that leads to Him. May you be with Al-Habib. Salam alayka ya Rasul. Salam alayka ya Habib. Salam alayka ya Habib. Sallallahu alayhi ya Nabi. Salam alayka ya Rasul. Salam alayka ya Habib. Salam alayka ya Habib. Sallallahu alayhi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alayhi salatullah wa alihi